Dari seekor lembu ada pelbagai bahagian. Ada yang suka peha, tulang, rusuk, perut sampailah ke ekor. Tapi apa yang saya dapat hari ini? Daging bahagian sirloin. Sangat cantik, berlemak bahagian atas, sangat sesuai untuk steak, sup ataupun kita nak grill saja makan dengan nasi. Alright, untuk resipi hari ini kita nak buat makanan yang special. Kita nak perapkan dia, kita nak masak nasi tomato. Alright, yang pertama sekali apa yang kita perlu buat? Kita nak buat perapan dia dulu. Okey, untuk perapan daging, kalau kita tengok daging kita ni memang sangat fresh, merah. Tak perlu perapan yang terlalu banyak. Apa yang saya perlukan dekat sini? Minyak zaitun. Okey, minyak zaitun seeloknya kita pakai extra virgin olive oil, minyak perahan pertama. Kalau kita tengok dia punya minyak pun memang sangat hijau berbanding dengan perahan kedua dan ketiga. Warna dia akan jadi lagi light. Kemudian kita nak buat perapan dia. Okey, kalau tengok dekat sini kita ada serbuk cili. Okey, serbuk cili tak perlu banyak, kita pakai dalam 1 camca. Kemudian kita letakkan juga garam. Okey, garam tak perlu banyak, dalam setengah camca. Kemudian kita nak buat perapan basah dia. Okey, kita pakai halia, kunyit hidup, bawang putih. 3 bahan sahaja untuk jadikan perapan yang sangat sedap. Tak perlu kita nak buang dia punya kulit tu, kita just basuh aja bersih-bersih. Kalau kita gunakan bahan-bahan yang segar ni sebenarnya, dia sangat berbeza daripada kita pakai serbuk. Sebab apa? Kalau kita tengok serbuk, memang dia punya warna sangat cantik. Tapi dekat dalam tu dia dah letakkan pewarna dan rasa dia sangat kurang. Kita kena tumbukkan dia dulu sekali dengan bawang putih sampai dia betul-betul lumat. Kemudian kita perapkan dengan daging. Okey, sebenarnya kalau kita buat perapan-perapan terutamanya daging, kita tak perlu dia terlalu lumat pun tak apa. Sebab apa? Bila kita perap dan kita grillkan dia nanti, kita dapat rasa apa yang kita perap tu. Kita masuk dekat dalam minyak, cili dan juga garam yang kita dah masukkan awal tadi. Yang ni kita perlu gaul pula bagi dia betul-betul sebati. Okey, macam ni. Dia agak kasar kan? So kita kena tambahkan sikit lagi minyak zaitun. So bila perapan kita tu sedikit berair, dia akan cepat serap masuk dekat dalam daging tu. Alright, gaul-gaulkan dia. Terus saja kita masukkan daging. Memang cantik. Okey, proses ni kita kena gaul-gaulkan dia. Biarkan dia betul-betul sebati. Okey, biasanya perapan kalau nak kita pakai terus pun boleh, tapi seelok-eloknya lebih kurang dalam 2 jam kita perap. Kita masukkan dekat dalam peti ais sekejap, itu yang paling baik. Dan kita teruskan dengan nasi. Untuk hari ini kita nak buat yang paling simple. Kalau kita tengok bahan-bahan dekat sini pun memang sangat sikit. Rempah dia pun kita pakai 2 jenis, bunga lawang dan buah pelaga yang lebih saya buat teh semalam. Okey, kita teruskan dengan proses yang pertama. Okey, kita hidupkan api dulu. Kemudian kita pakai minyak ataupun ghee. Lebih kurang dalam 4 camca. Terus kita tumiskan kita punya bunga lawang, buah pelaga, masukkan dulu. Kemudian kita nak tumiskan juga halia, lebih kurang dalam besar ibu jari lah. Okey, halia ni kita tak perlu nak susah-susah buang dia punya kulit. Kita boleh terus pakai. Kita potongkan nipis-nipis. Kita terus masukkan saja dekat dalam tumisan kita tadi. Kemudian saya nak masukkan juga bawang.
bawang merah ni memang sangat sesuai. Sebab apa? Dia sangat manis bila kita masak. So, kita masukkan dalam. Potongan dia pun tak perlu halus, tak perlu besar, sedang saja. Kemudian, kita kacau-kacaukan sikit. Satu tip bila kita nak masak nasi-nasi yang ada perisa ni, kita kena pastikan kita punya tumisan tu sangat garing dan dia naik warna. Okey, macam bawang ni pun dia dah start naik warna. Saya nak masukkan juga bawang putih. Okey, untuk bawang putih kita tak payah potong dia halus-halus. Kita just ketuk saja. 4 ulas. Sama juga proses dia. Kita masuk dalam tumisan dan kita biarkan dia sampai dia bertukar warna dan naik wangi. Okey, bila dia dah bertukar warna, dia jadi garing, kita punya halia pun nampak. Dia bertukar warna kan? Okey, terus saja kita masukkan tomato puree. Lebih kurang dalam 4 sudu, 4 camca. Okey, yang ni pun kita kena tumiskan dia sekejap bagi tomato tu masak. Kemudian terus saja kita masukkan stok. Alright, sebenarnya untuk nasi tomato ni dia resepi asas dan kita boleh gabung-gabungkan dia dengan pelbagai lauk. Contohnya kita nak makan dia dengan sambal ayam ke, daging masak merah, kambing masak kuzi, semua boleh. Resepi asas, cuma kita tukar dia punya lauk-lauk tu saja. Alright, kalau tengok dekat sini, tomato dia pun dah hampir nak masak. Terus saja kita boleh masukkan kita punya stok. Okey, kalau tengok dekat sini saya pakai air rebusan tulang lembu. Sebab apa saya pakai air rebusan tulang? Saya nak bagi dia flavor lagi kuat dan saya tak payah pakai banyak garam dan juga serbuk perasa. Itu dia punya tip yang paling asas dekat dalam masakan. Okey, yang ni kita ukur dia lebih kurang dalam 3, sebab saya gunakan beras pun 3. Sambil-sambil kita kacau sampai dia dah menggelegak tu kan. So, bila dia dah menggelegak saja, kemudian kita nak bagi dia lemak sikit. Okey, lemak datangnya daripada susu cair. Okey, susu cair ni kita terus masukkan saja lebih kurang dalam setengah mangkuk. Kemudian kita nak bagi dia rasa. Okey, rasa macam saya cakap tadilah, kita dah pakai air rebusan tulang. So, kita tak payah bagi perasa yang terlalu banyak. Just kita letakkan garam sahaja. Okey, garam. Okey, kalau tengok dekat sini, kita boleh pakai 2-3 jenis beras. Okey, kalau hari ini saya pakai beras basmati, kita tengok dia punya beras pun memang sangat panjang dan dia sangat sesuai untuk nasi biryani, nasi tomato, nasi minyak. Tapi kalau kata kita nak pakai beras biasa pun boleh ataupun kita nak pakai beras rebus pun boleh. Okey, kalau beras yang rebus tu dia kurang kanji dan dia punya nasi akan jadi sebiji lebih kurang macam beras basmati ni. Okey, beras basmati kita dah basuhkan dia tadi lebih kurang dalam 3 mangkuk. Kita masukkan dia. Alright. Lepas kita dah masuk, terus kita gaul-gaulkan dia dan proses yang paling penting sekali bila kita masak nasi ni sebenarnya adalah proses meremehkan dia. Kita nak masak dia dengan sekata, dengan suhu yang perlahan. Sebab apa? Kita nak dapatkan nasi yang sebiji-sebiji, dia tak ada hancur. Okey, kat sini saya dah potongkan saya punya daun ketumbar. Dan kita letak dekat bahagian atas. Kita gaul-gaulkan sikit. Bagi dia tak ada ketul-ketul. Tutup. Dan kita boleh teruskan dengan kita punya daging bakar.
kalau kita tengok dia punya perapan memang semua dah perap cantik, masuk dah dekat dalam isi dia. Okey, kita boleh masak dia pelbagai cara. Kita nak grillkan dia dengan arang pun boleh, kita nak masuk dekat dalam oven pun boleh. Tapi cara yang macam saya nak buat ni, cara yang paling mudah dan paling sedap. Sebab apa? Bila kita grillkan dia, dia akan ada warna. So, bila ada warna, dalam masakan ni adalah akan jadi rasa. Okey, kita masukkan daging yang kedua. Tengok sound dia ya, bila kita masukkan daging tu, dia seal dengan cantik. Itu bermakna kuali kita berada dalam keadaan yang cukup panas dan sangat sesuai untuk kita masukkan daging. Alright. Apa yang ada dekat dalam pinggan perapan kita tadi, kita masukkan juga. Okey, untuk masak daging bahagian sirloin kalau kita tengok dia ada dua lapisan. Daging dengan lemak. Dia macam lapisan daging yang kita buat steak. Sama. Okey, kita kena masakkan dia satu bahagian, dua bahagian. Yang ketiga sekali kita kena pacakkan dia, masak bahagian lemak. Okey, untuk bahagian sirloin ni sebenarnya dia punya lemak tu pun tak perlu ambil masa yang lama sebab lemak dia lemak yang lembut. Bila kita potong, dia akan running, dia jadi juicy. Okey, macam yang sekarang ni, kita just biarkan saja, jangan kacau dia, lebih kurang dalam 5-6 minit bagi dia masak satu bahagian, baru kita balikkan dia. Alright, lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Saya confirm nasi ni memang dah kering. Okey, kalau kita tengok, wah, terbaik. Dia punya warna cantik. Nasi dia sebiji-sebiji. Okey, tapi dia belum betul-betul kering Bila dia masih ada lagi air-air tu, kita slowkan api, kita kecilkan api, biarkan dia betul-betul steam. Dia serap semua cecair yang ada tu dan dia akan jadi sebiji-sebiji. Okey. Berbalik kepada kita punya daging. Macam mana kita nak tahu dia dah masak? Okey, kalau kita tengok bahagian atas dia ni, dia dah mula keluarkan air dia. Jus dia ni sebenarnya, bukan darah. Okey, ini bahagian memang dia dah masak, bahagian bawah dia. Kita cuma kena balikkan dia. Balikkan dia. Satu lagi bahagian, saya sangat suka dia punya sound tu. Okey, bahagian bawah, atas memang dah cukup masak. Bahagian lemak ni kalau kita masukkan dekat dalam oven, dia akan masak dengan sekata semua sekali. Tapi bila kita gunakan pan, kita dah balik bahagian bawah, bahagian atas. So bahagian lemak dia pun kita kena biarkan dia kena juga. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia dah bertukar warna kan? Tapi bahagian atas dia masih lagi mentah. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita ambil 3 ketul ni. Okey. Kita biarkan dia masak lebih kurang dalam 5 ke 6 minit lagi. Cukup cantik. Okey, satu lagi tip penting bila kita masak daging. Bila kita dah angkat, kita letak dekat atas pinggan ataupun atas chopping board. Jangan terus potong. Kita biarkan dia sekejap dalam 5 ke 6 minit. Sebab apa? Kita nak pastikan dia punya jus tu masih lagi dekat dalam. Bila kita terus angkat daripada kuali, potong, secara automatik dia punya jus dekat bahagian dalam tu akan keluar dan daging kita akan jadi berhampas, dia keras. So kita tak mahu dia punya situasi yang macam tu. Kita teruskan dengan kita punya air asam tomato. Okey, untuk sambal tomato, asas dia apa yang perlu kita ada? Sama juga kita kena pakai batu lesung. Okey, kita pakai dulu satu tomato. Okey, untuk tomato yang pertama ni kita kena potong dia halus sikit. Sebab apa? Kita nak tumbukkan dia, kita nak jadikan dia air ataupun dressing. Yang ni kita masukkan dulu. Kemudian kita nak letakkan juga bawang. Okey, bawang sama juga kita pakai shallot ataupun bawang merah kecil ni.
masukkan dulu dekat dalam tomato. Okey, untuk cili kita tak payah pakai banyak, lebih kurang dalam 2 biji saja sebab kita tak mau dia terlalu pedas. Dan juga saya nak tambahkan sikit bawang putih. Bawang putih pun sama, 2 ulas saja. Okey, proses yang pertama, sebab kita nak jadikan dia dressing, kita nak jadikan dia air, kita kena tumbuk dia sampai dia betul-betul lumat. Okey, tomato, bawang putih, bawang semua ni bagi dia betul-betul lumat. Dia akan keluarkan air. Ini yang saya cakap dia akan jadi dressing tu. Okey, air ni sebenarnya kita nak gaulkan dia juga dengan bahan-bahan yang lain. Okey, kita masukkan dulu dekat dalam mangkuk. Kita tuangkan semua. Jangan tinggal sikit pun. Kemudian kita nak masukkan sikit belacan. Okey, kalau tengok belacan kat sini, memang dia macam kering kan. Okey, belacan ni saya dah sangaikan dia dekat atas kuali. Bagi dia betul-betul kering, bagi dia wangi. Alright, yang ni kita masukkan dulu. Kemudian kita letakkan sikit garam. Okey, garam ni sikit je sebab kita nak kena adjust tau. Sebab garam ni satu benda yang paling penting. Bila dia terlebih, kita dah tak boleh buat apa. Kalau kurang, kita boleh tambah sikit-sikit. Okey, lepas tu saya nak tambahkan lagi dia punya masam tu. Kita pakaikan juga asam jawa. Masukkan. Kemudian manis dia datang daripada gula Melaka. Masukkan dekat dalam. Okey, penting untuk stage ni kita kena pastikan asam jawa kita tu betul-betul cair, dia sebati dengan tomato dan juga bawang-bawang tu semua. Alright. Lepas tu kita kena tambahkan lagi sedikit bawang. Okey, bawang ni memang kita kena masukkan juga sebab kita nak bagi dia ada rasa macam cangki-cangki sikit. Masuk. Kemudian tomato. Okey, untuk tomato kalau boleh kita cari dia yang paling merah, yang paling berair. Itu yang akan bagi rasa dia lagi Okey, yang ni kita just potong. Dan kita kena gaulkan dia, bagi dia betul-betul sebati. Dan kita boleh terus potong kita punya daging tu untuk dihidangkan. Okey, kita ambil bahagian daging ni. Okey, cara potong dia sebenarnya kita boleh ikut kita punya kesukaan, sama ada kita nak bagi dia tebal ataupun nipis. Tapi bagi saya lagi suka dia nipis sebab kita senang nak cicah-cicahkan dengan dia punya kuah tu ataupun sambal dia. Potong. Okay.